Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengar cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan dua cerita pengalaman. Satu dari Malaysia, yang cerita kedua daripada Indonesia. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Pada yang mendengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang nak sampaikan dua lagi cerita dan dua-dua pengalamannya luar biasa. Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya ada beberapa soalan yang Abang dapat daripada bahagian komen, dan antara soalan yang Abang nak jawab hari ini ialah kenapa Abang tak pernah buat, bukan tak pernah tapi jarang buat TikTok live ataupun YouTube live. Yang penting live lah kan, bercerita secara live. Sebenarnya ada sebab kenapa Abang tak buat. Sebab sewaktu kita bercerita, kadang-kadang ada perkataan yang tak sesuai yang digunakan, yang mana kebanyakan penonton Abang ada di kalangannya anak-anak sekolah rendah. Jadi kalau Abang bercerita sewaktu live, kalau Abang terkejut, keluar perkataan yang tak sepatutnya, Abang dah tak boleh nak potong. Tapi kalau dalam rakaman, Abang masih lagi boleh potong. Sebab ialah kita mementingkan perkataan yang Abang ucap, sebab yang dengarkan cerita Abang terdiri daripada peringkat umur yang pelbagai. Jadi Abang lebih kepada anak-anak yang dengarlah, supaya tidak ada perkataan kurang sesuai yang terlepas daripada mulut Abang. Okey, itu adalah alasannya. Alasan yang kedua, sebab live tak ada filter. Abang tak boleh tak ada filter ni, nampak bekas jerawat. Okey. Kali ni ceritanya disampaikan oleh, kalau tak silap Abang, nama ni nama sebenar, Rahayu, berlaku dekat Banting, Selangor pada tahun 2020. Pada waktu tu Rahayu kata dia ada seorang kawan. Dia memang ada seorang kawan baik, dan kalau kawan dia ni minta tolong, dia akan tolong. Sebabnya apa? Sebabnya setiap kali Rahayu menghadapi apa-apa situasi yang getir, yang memerlukan pertolongan kawan, si kawan ni akan pasti hadir menolong dia. Ni dia boleh dikatakan kawan yang sangat baik. Cumanya Rahayu kahwin dulu. Jadi Rahayu dah ada dua orang anak. Satu 4 tahun, satu 1 tahun. Nak jadi cerita, pada satu hari, si kawan ni telefonlah Rahayu. Dia katalah, you boleh tak teman aku, dia kata, aku ni ada penyakit yang tak berapa nak boleh dibaiki dengan hospital. Dengan kata lain, penyakit yang berkaitan dengan alam sebelah. Dia kata, boleh tak kalau kau teman aku pergi berubat? Mula-mula Rahayu rasa macam berat hati, sebab teman orang pergi berubat bukan macam teman orang pergi shopping. Kita kena bersedia daripada segi fikiran dan juga emosi. Sebabnya kadang-kadang orang yang mengubat tu, dia cuba untuk mengeluarkan makhluk alam sebelah daripada badan ataupun saka yang ada daripada badan, yang mana proses tu akan menyebabkan kita juga akan terseret perasaan sama dengan si pesakit. Jadi pada waktu tu Rahayu minta tempoh. Dia nak tanya dengan suami dia dulu dan dia nak berfikir. Jadi si kawan ni tadi, yang nama Ida, dia kata boleh. Cumanya dia kata dia nak pergi berubat pada hujung minggu nanti. Bila dipikir-fikirkan, Rahayu baru terfikir, hujung minggu suami dia tak ada. Bukanlah yang tak baik lah. Suami dia tak ada, maksudnya dia dengan anak-anak je kat rumah. Jadi kalau untuk tidak berasa boring, boleh aja kalau dia nak hantar kawan dia. Jadi pada malam tu dia cakaplah dengan suami dia. Dia kata nak teman si kawan ni tadi, yang Ida ni tadi, pergi berubat. Suami dia kata boleh, cumanya anak-anak macam mana? Jadi Rahayu kata anak-anak dia bawa sekali lah. Tak adalah dia nak tinggalkan. Okey, bila dah mendapat persetujuan daripada suami, Rahayu teruslah beritahu dengan Ida yang dia sanggup untuk teman Ida pergi berubat, tapi dia perlu bawa anak-anak dia kerana tak ada siapa yang nak jaga.
Pada awalnya, Ida agak keberatan sikit sebab si Rahayu ni nak bawa anak. Dia tanya beberapa kali lah, betul ke kau nak bawa anak kau? Kita ni bukan berubat, bukan pergi main golf, kita pergi berubat, kata. Jadi Rahayu kata jangan risau. Dia kata kalau keadaan tidak mengizinkan, dia dengan anak-anaknya tunggu dekat dalam kereta. Jadi si Rahayu ni tanyalah dengan Nida, kat mana kita nak pergi berubat? Kata Nida, ada satu kampung dekat Banting, Selangor. Mereka berdua ni duduk dekat Seremban. Jadi perjalanan di antara Seremban dengan Banting, Selangor tu tidaklah begitu jauh sangat lah. Tidaklah memakan sampai 5-6 jam. Nanti berjam jugalah. Kejadian ni lupa nak beritahu. Kejadian ini berlaku pada bulan Ramadan. Okey. Jadi selepas berbuka puasa hari Sabtu tu, suami si Rahayu ni pun tak ada dekat rumah sebab dia pergi outstation. Lepas buka, dia terus bertolak dengan dua anak dia. Anak perempuan dia yang pertama, anak lelaki yang kedua 4 tahun dengan 1 tahun. Dan juga kawan dia yang Ida tadi tu bertolak daripada Seremban menghala ke Banting, Selangor. Dalam perjalanan tu, anak dia seronok sebab bertukar-tukar pemandangan di tepi kereta kan. Jadi anak kedua-duanya seronok. Cuma anak lelakinya selang sejam lepas tu anak lelaki dia tidur, tinggallah anak perempuan dia. Bila sampai dekat lokasi tempat kampung rumah orang yang mengubat tu, mereka dah tak berapa nak pasti sebab pada waktu tu GPS belum lagi berkuat kuasa kan. Maksudnya orang tak pakai lagi. Jadi GPS ni datang daripada mulut. Dia kena ringan mulut bertanya dengan orang-orang sekitar. Jadi pada malam tu orang semua tak banyak yang keluar daripada rumah sebabnya orang menghabiskan masa dekat rumah masing-masing disebabkan oleh bulan puasa. Agak susah jugalah nak mencari mana dah pergi kedudukan rumahnya. Dalam keadaan yang tengah mencari-cari tu, nampaklah seorang lelaki berjubah hitam. Mungkin pakcik ni baru balik daripada masjid atau surau, sembahyang tarawih, lanjut sembahyang tahajud. Macam tu lah kan. Jadi dia pun berhentilah si Rahayu ni, yang bawa kereta Rahayu ni. Jadi Rahayu berhenti dengan pakcik tu, tanya dengan pakcik tu, kami nak cari rumah orang sekian-sekian. Kami datang untuk berubat. Oh, pakcik tu cakap senang aja, tapi kedudukannya bukan terletak di sini, agak jauh sikit daripada sini. Dia tunjuklah. Mula-mula jumpa sekolah agama, lepas tu ada nampak satu sempang kiri, lepas tu masuk sempang kiri, terus sampai dekat rumah si orang yang mengubat tu. Kita tak boleh panggil bomo, panggil pengubat. Jadi bila dengar macam tu, si Rahayu dengan kawan ni pun teruskanlah memandu seperti yang disaran yang ditunjukkan oleh pakcik tu tadi. Tapi yang menjadi kepelikan yang pertama ialah perjalanannya cukup panjang. Daripada titik dia jumpa pakcik tu nak menghala ke rumah tu, nak menghala ke sekolah agama yang pertama, cukup lama. Padahal pada waktu tu mereka tidaklah bawa kereta terlalu perlahan, agak laju juga. Selang lebih kurang setengah jam baru jumpa sekolah agama. Punyalah jauh, dia kata. Bila sampai dekat sekolah agama, mengikut kata pakcik tu, masuk kiri. Jadi sebelum sampai ke sempang kiri, mereka berhadapan dengan satu pilihan yang sangat sukar, iaitu ada 2 sempang bercabang. Padahal pakcik tu tak beritahu ada sempang bercabang. Nak ambil kanan ke nak ambil kiri? Sebab kalau ikut cerita daripada si pakcik yang bagikan arahan, tunjuk arah tadi, dia kata nun ada sebelah sekolah tu ada sempang belah kiri, masuk belah kiri. Itu je yang diberikan. Tapi kali ni ada sempang, 2 sempang. Maksudnya sempang tu macam sempang kanan dengan kiri tu betul-betul dekat. Dah waktu tu dia dah keliru. Memang dah gelap dah pada waktu tu. Dah lebih kurang 10 malam. Jadi bila bincang-bincang, akhirnya Rahayu berpakat dengan Ida ambil belah kanan. Bila diorang masuk sempang ke belah kanan, diorang nampak dekat hujung jalan ada satu rumah banglo yang besar. Wah, mungkinlah inilah rumah si bomoh tu, pengubat tu dia. Inilah rumahnya. Lepas tu nak menghala ke rumah tu, jalannya agak kecil yang hanya memuatkan satu kereta je. Jadi diorang terpaksa jalan perlahan-lahan. Tapi sepanjang diorang berjalan, kedudukan rumah tu tak berubah dekat situ je. Pada waktu tu dia dah pelik dah. Kenapa abang tiba-tiba seram ni? Seram pula tiba-tiba. Kowe punya pasal lah ni warna merah. Okey, sambung. Jadi pada waktu tu dia berjalan,
makin dia ke hadapan, makin jauh rumah tu. Sampaikan dia orang ni menguat, ke mana rumah ni, kenapa tak sampai-sampai? Rasa dah macam 1 jam kita jalan, tapi tetap juga rumah kat depan, padahal kita ni berjalan tayar bergerak ni. Tak apalah, kawan dia kata mungkin kita boleh jalan dekat sikit, laju sikit. Dia pun tekan minyak. Waktu dia tekan minyak tu, anak Rahayu dekat belakang yang perempuan umur 4 tahun menangis-nangis macam nampak sesuatu yang menakutkan. Sampai menangis-nangis, berguling-guling, nak mami, nak mami. Maksudnya dia nak Rahayu lah kan. Nak peluk mami, kakak takut, ada benda. Padahal pada waktu tu kata Rahayu, kereta mereka berjalan cukup laju dan tak ada pun apa-apa di keliling. Memang keliling tu ada kelapa-kelapa sawit, ada getah, itu je lah, dan gelap. Cuma mereka jadi kuat sebab hadapan tempat mereka berjalan ni, hujung jalannya adalah rumah banglo. Itu yang menyebabkan mereka selamat. Jadi dalam keadaan si anak ni menangis-nangis, yang si Ida ni yang duduk dekat tempat penumpang punyalah nak meredakan tangisan si anak ni tadi. Puk amai-amai, nyanyi lagu kepala lutut, kepala bahu lutut kaki. Duk nyanyi. Pada waktu tu yang Rahayu ni dalam sikit-sikit pandang belakang, sebab nak pastikan, nak pujukkan anak dia jangan dia nangis-nangis. Tapi anak tu tetap juga dia nangis. Tiba-tiba Rahayu tekan brake, dan brake tu memang brake emergency. Sebabnya mereka rupanya berada dekat satu kawasan yang gelap. Pada waktu tu memang Rahayu kata dia betul-betul tak perasan yang mereka dah sampai di satu tempat yang lain. Jadi Rahayu tanya dengan Ida, mana rumah banglo tadi, mana jalan-jalan, mana cahaya-cahaya lampu yang dekat jalan, mana kita kat mana sekarang ni? Kata Ida, aku pun tak tahu kat mana. Tak boleh nak cakap. Anak dah menangis-nangis kat belakang ni dalam keadaan yang kecoh-kecoh. Kereta pula duduk dekat tengah jalan pula sempit. Jadi depan diorang ni sebenarnya adalah jalan mati. Adalah rumput, macam rumput yang tinggi. Jadi diorang tak tahu diorang kat mana. Nak reverse macam tak boleh, sebab kedudukan jalan dengan tebing jalan agak tinggi. Kalau diorang masuk ke tebing tu, dia pasti akan jatuh. Jadi diorang kata, nak tak nak kita kena mengundur perlahan-lahan. Tak kisahlah, ambil masa sikit lah. Jadi disebabkan keadaan yang begitu getir dengan anak yang nangis-nangis ni, Ida bagi cadangan. Apa kata, aku keluar, aku tolong engkau duduk dekat belakang kereta, lepas tu aku akan bagi arahan untuk kau ke belakang, supaya engkau tidak termasuk di kawasan tepi jalan yang mana dia punya kedudukan dia tebingnya agak tinggi, boleh terbalik kereta tadi. Jadi bila dengar cadangan macam tu, si Rahayu kata, okey, boleh. Ida pun keluar daripada kereta. Dia pun teruslah bagi arahan. Belakang, ngondong. Tengah-tengah dia bagi arahan, dan tengah-tengah Rahayu ikut arahan. Tiba-tiba, Allahu Akbar. Yang cakap Allahu Akbar tu adalah Ida. Pada waktu tu Rahayu tekan brake dan dia tengok sekeliling. Dia sedar yang Ida tu tengah berlari ke tepi dia, ke sisi dia, walaupun di luar kereta, berdiri di sisi dia. Dia dah, kenapa? Ada yang tak kena ke? Lepas tu kau tengok kat situ. Yang si Rahayu ni pun tengoklah ke arah tempat mana yang ditunjukkan oleh Ida. Dekat tepi jalan, tepi kereta dia, ke dalam semak sikit, nampak seekor gula-gula. Yang mana gula-gula ni ekstrim. Dia meloncat di tempat yang sama, tapi loncatannya laju. Seolah-olah macam dia tengah berlari, tapi tak, dia setempat. Laju, terkinjak-kinjak laju, tengenjak-genjak laju, memang cukup laju. Dan kepalanya digeling-gelingkan. Pada waktu tu Rahayu takut, Ida lagilah takut. Anak dua orang kat belakang tu memang dah nangis. Jadi mereka berdua ni sama-sama baca ayatul kursi, sama-sama baca Allahu Akbar, tapi tak jalan. Tetap juga makhluk tu ada dekat situ dengan keadaan meloncat-loncat sambil menggelengkan kepala. Memang tu gula-gula, dengan dia punya kain yang tak berapa nak bersih, dengan ada tanah-tanah, mukanya tertutup lah, yang terikat atas bawah. Memang nampak sangat. Dah menjerit-jerit. Dah dua-dua ni baca bertadarus dekat-dekat dalam kereta, dekat kawasan jalan yang dia tak tahu dia orang kat mana. Habis tadarus, tetap juga makhluk tu duduk tergeling-geling dekat situ, menyebabkan
Rohayu dengan Ida jadi sangat kepenatan sebab membaca surah yang tak berhenti. Akhirnya Rohayu kata tak tahulah mana datang kekuatan dia. Dia berpaling, dia buka tingkap, dia berpaling ke arah makhluk tu. Dia terus cakap macam ni. Hoi, dia kata, aku bukan nak cari engkau. Aku datang sini nak mengubat, nak bawa kawan aku. Aku tak nak cari kau. Kenapa kau muncul? Baik, kau pergi daripada sini. Aku tak nak tengok kau. Aku nak keluar daripada sini. Dia jerit sekuat-kuat hati. Bukan setakat gula-gula yang terkejut. Yang si Ida kat sebelah kereta dia pun, weh, kenapa pula si kawan ni tadi menjerit sepenuh hati. Tapi apa yang dia buat memberi kesan yang bagus. Gula-gula tu hilang. Jadi mereka ni ngondos secara perlahan-lahan kereta keluar daripada sempang tu. Akhirnya dapat. Jadi selepas keluar daripada sempang tu, terus nampak dekat depan sempang tu ada sebuah rumah dan ada penghuni dekat rumah tu. Jadi dia pun pelik. Macam mana tadi dia tak boleh nampak rumah dan pada kali ni, pada waktu tu terserempak pula dengan gula-gula. Dia orang tu terus pergi ke rumah bomoh tu, terus turun, terus minta izin nak berubat dan ceritakan pengalaman mereka. Tapi pada waktu tu bomoh tak menyangkal. Bomoh cuma cakap apa? Pesanan dia, ini bulan Ramadan. Memang syaitan bukan kebanyakan, semuanya telah dikurung. Tapi dia kata ada makhluk-makhluk lain yang bukan syaitan yang duduk boleh bergentayangan, yang itulah yang menyebabkan dia muncul dalam bentuk yang tidak disukai oleh orang. Kadang-kadang makcik rockers, kadang-kadang gula-gula. Jadi dengan kata lain, bulan Ramadan memang setan diikat, tapi makhluk-makhluk lain yang nakal tidak diikat. Dan mereka inilah yang selalunya buat kacau. Dan selepas habis berubat, mereka terus balik. Ida kata dengan Rohayu terus balik. Sepanjang perjalanan, mereka bercerita semula apa yang terjadi. Kerana itulah kali pertama pengalaman mereka terserempak dengan sesuatu dari alam sebelah. Cerita yang kedua ini disampaikan oleh Sofia, berlaku pada tahun 1984 dekat Indonesia. Dan cerita ni adalah pengalaman dia sendiri bagaimana dia berhadapan dengan seseorang yang mempunyai ilmu. Yang mana ilmu ni kalau diamalkan katanya boleh kekal abadi. Itu kepercayaan je lah. Ceritanya macam ni, daripada Indonesia ni, tapi dia tak beritahu dekat daerah mana. Kita anggap daerah-daerah yang kita tahu, cuba bayangkan aja berdasarkan daripada cerita. Ceritanya bermula, dia kata pada tahun 1984, Sofia masa tu umur 9 tahun. Dan dia hidup dengan mak dia. Dan sepanjang umur 9 tahun tu, dia ada satu kenangan yang cukup mengerikan. Iaitu, dia menjaga atuk sedara dia yang tua, yang umurnya 100 tahun lebih. Dan memang bongkok 3. Dia kata dia tak ada masalah dia nak jaga atuk tu. Cumanya, atuk ni agak cerewet. Terutama kalau dia ajak suruh mandi, dia ajak suruh membersihkan diri, memberus gigi. Memang cerewet. Dia lebih suka kalau dia dalam keadaan tidak dibersihkan. Jadi dia kata pada waktu tu dia jadi berteka-teki. Kenapa pula dia kena jaga atuk saudara dia ni? Tanya dengan mak kata sebab atuk saudara dia ni anak-anak tak nak jaga dia. Kita ni pula yang duduk dekat dengan rumah dia, jadi kitalah yang jaga. Rutin harian si Sofia dengan mak dia ni adalah setiap hari dia akan memandikan, memberikan makan dan menyediakan tempat tidur untuk si atuk. Okey. Atuk ni sebenarnya, atuk saudara ni, betul lah. Atuk ni sebenarnya dulu masa muda-muda ni adalah seorang yang hebat. Kerana dia dikenali dekat dalam kampung tu seorang yang berduit, yang ada banyak besar tanah bendang dan ada banyak lembu-lembu. Kalau tak silap abang sama ada lembu atau kerbau. Jadi ada banyak ternakan 4 kaki macam tu. Dia seorang yang sangat kaya. Cumanya dia ni selain daripada berbomoh-bomoh, dia dapat harta melalui perbomohan lah tadi. Yang membomoh-bomoh tu orang datang bagikan sumbangan. Ada sumbangan tu lah yang dia beli harta dia beli kerbau, lembu tu semua. Cuma dia ada satu sifat perangai yang mana sewaktu dia tua dah lebih daripada 70, dia terlibat dalam aktiviti terlarang, iaitu perjudian.
Yang main tikam-tikam. Dia bukan judi toto, sport toto, bukan. Dia jenis yang menikam-nikam orang-orang kampung punya judi. Jadi daripada hari ke hari, selepas dia berkenalan dengan orang makhluk yang bernama judi tadi tu, sikit-sikit harta dia habis. Anak-anak tinggalkan dia, suami tinggalkan dia, dan akhirnya pada umur dia 105 tahun, dia tinggal sebatang kara. Dia tak ada anak-anak yang duduk dengan dia, dia tak ada bini dia yang duduk dengan dia. Disebabkan Sofia dengan mak dia ni duduk dekat dengan rumah si atuk, mereka berdua lah yang menjadi tanggungjawab, memikul tanggungjawab ini untuk menjaga si atuk dia. Okey. Ceritanya bermula bila satu hari atuk dalam keadaan yang nazak. Macam mana yang Sofia boleh tahu pada umur 9 tahun? Dia tengok atuk dia macam, atuk tu macam bernafas pelik, matanya pelik, mukanya pelik. Jadi bila tanya dengan mak dia, mak kenapa dengan atuk? Mak beritahu atuk tengah nazak. Pada waktu tu Sofia pun tak faham perkataan nazak. Dia tanya lagi, nazak tu kenapa mak? Atuk tu nak meninggal. Jadi jangan suka-suka rela nak dekat-dekat dengan atuk. Tanya lagi, kenapa mak tak boleh dekat-dekat dengan atuk? Atuk ni dulu orang yang handal. Jadi disebabkan orang yang handal, dia ni ada kelebihan tertentu. Jadi waktu dia nak meninggal nanti, kelebihan-kelebihan yang dia dapat tu akan memunculkan diri. Budak 9 tahun, bila dengar macam tu, lagilah tak faham. Apa sebenarnya mak yang berlaku dengan si atuk ni? Dia kata, atuk tengah nazak dan pada masa yang sama, mak tak kasih kau dekat-dekat sebab atuk ni membela. Bila cakap macam tu, barulah Sofia kata, okey, ada hantu. Okey, faham? Jangan dekat-dekat. Okey. Jadi sejak daripada atuk tu nazak bukan 1 hari 2 hari. Atuk tu nazak memang berbulan-bulan. Lepas tu waktu nazak tu pula perlu juga dibersihkan. Kalau hari biasa, atuk tu memang kurus melidi je. Tapi waktu dia tengah nazak tu, atuk tu walaupun kurus melidi, berat dia lebih kurang ada memikul 6 orang lelaki dewasa. Beratnya, terutama nak bersihkan, nak mandikan. Itu menjadi rungutan lah. Okey, jadi pada satu hari, kenapa dia bukan imah dia agak lama juga. Daripada satu hari, pada waktu tu, mak dia ada kerja dekat rumah. Jadi mak dia kata, boleh tak tengok-tengokkan si atuk ni, tapi jangan dekat. Tengok aja daripada jauh, apa-apa report dengan mak. Dia kata, okeylah. Kata Sofia, tak ada masalah. Jadi dia pun berjalanlah pergi rumah atuk tu. Tak berapa jauh daripada rumah dia. Sampai dekat rumah atuk tu, dia tengok dekat daripada tepi katil, nampak atuk tu tengah baring dekat atas katil dia, sebatang kara kan. Dan dia nampak atuk tu melambai-lambai tangan pada dia. Seolah-olah macam, sinilah duduk dengan atuk ni. Pada waktu tu siang tau. Okay. Jadi waktu tu Sofia kata mungkin atuk ni memerlukan pertolongan. Jadi dia pun ikut hati dia lah. Dia berjalan ke arah atuk ni. Dia dah lupa pesanan mak dia ni. Jadi bila dia berjalan ke arah atuk dia ni, atuk dia macam seronok sangat, macam nampak makanan. Tiba-tiba atuk dia pegang tangan Sofia. Pegangan tu agak kuat menyebabkan Sofia rasa tak selesa, tapi dia biarkan aja. Dan tiba-tiba dia nampak dengan kepala mata dia sendiri, mulut atuk tu terbuka luas sedikit demi sedikit, yang mana boleh memasukkan sebiji bola sepak. Pada waktu tu Sofia dah rasa cukup takut dengan apa yang terjadi pada atuk. Mata je terbuntang, mulutnya membesar. Tiba-tiba atuk tu pegang tangan Sofia dan nak masukkan tangan Sofia ke dalam mulut dia. Dia seolah-olah macam nak gigit ke nak apa. Pada waktu tu Sofia kata dia cukup takut. Dia meronta tak boleh nak kira. Rontaan dia tu memang cukup ekstrim. Dan menyebabkan si atuk ni terlepas tangan dan berlarilah si Sofia balik ke rumah. Jadi bila balik ke rumah, dia ceritakan dengan mak dia. Mak dia terus marah lah. Kan mak cakap jangan tengok dekat-dekat. Kata atuk tu ada benda yang membela, ada yang dibelanya. Sebab itu benda tu bahaya. Jadi kalau apa-apa lepas ni report dengan mak. Tanya dengan mak dulu. Nak jadi cerita dah, lepas selang 2-3 hari akhirnya atuk salah. Abang salah cerita. Jadi pada malam tu, bila si Sofia ni cerita dengan mak dia pun dah marah Sofia. Jadi mak dia tanya apa yang Sofia buat dengan atuk. Dia tutup pintu tak? Tutup lampu tak? Sofia kata tak, dia tak buat apa-apa. Dia dah ketakutan.
Walaupun pada waktu kejadian tu pada waktu siang kan, jadi pada malam tu sepatutnya Sofia balik daripada rumah atuk, dia dah tutup lampu, dia dah buka lampu, dia dah tutup pintu, tapi sebenarnya dia tak buat satu pun sebab ketakutan tadi tu. Jadi mak dia kata, kita kena pergi rumah atuk ni, kalau tidak nanti pintu terbuka, musang masuk, lampu bergelap. Jadi diorang pun dua beranak pergilah ke rumah atuk tu tadi. Memang rumah atuk tu gelap. Jadi tadi kan peristiwanya siang kan, memang rumah atuk tu gelap. Jadi mak dia pun bagilah salam, Assalamualaikum, bawa masuk dalam rumah, nyalakan lampu. Punyalah dua beranak ni terkejut. Dia orang nampak atuk duduk di atas katil dengan tangan dia seolah-olah nak mencapai sesuatu dengan dua tangan dia, dan dia dah meninggal. Matanya terbuka, mulutnya ternganga luas dengan keadaan macam tu. Jumpa pula lebih kurang pukul 9.30, pukul 10 malam. Orang mana yang tak terkejut? Jadi si emak dengan Sofia ni berlari turun daripada rumah. Dia orang pun balik ke rumah dia orang, ceritakan dengan ayah, dengan suami Sofia ni, cerita dengan suami dia apa yang berlaku, dan suami dia pun panggil orang kampung. Dia orang pun datanglah ke rumah si atuk dan tengok betul-betul atuk dah menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi mereka pun berjaga pada malam tu untuk mengelakkan daripada benda-benda pelik yang terjadi. Sepanjang dia orang jaga jenazah malam tu tak ada benda pelik. Cumanya benda pelik yang pertama ialah sewaktu jenazah atuk nak dibawa ke kubur, dia punya keranda memang cukup berat. Seolah-olah mengikut ceritanya membawa 6 orang di atas keranda. Tapi mereka berjaya bawa ke keranda ke kubur, dan akhirnya berjaya dikebumikan pada keesokan harinya. Dan selepas atuk selamat dikebumikan, sejak daripada tu tak ada apa-apa gangguan yang pelik berlaku. Cumanya selepas 3 hari, Sofia tiba-tiba dapat mimpi. Dalam mimpi tu dia berjumpa dengan seorang lelaki berjubah putih, yang mana lelaki tu beritahu dengan Sofia, tolong ambil barang yang diberikan ada di depan rumah. Jangan bagi tahu sesiapa. Dia mimpi kali pertama macam tu. Dia tersedar. Tapi dia tak terus-terus ambil. Dia takut ada benda yang tak kena. Umur 9 tahun. Cerdik kan? Jadi malam besoknya pun mimpi lagi sekali. Seorang lelaki berjubah datang, suruh ambil barang dekat depan rumah. Dalam tanah, dalam kotak. Kotak tu ditanam depan rumah si atuk ni tadi. Jadi tetap juga dia tak buat, dia takut. Dan malam ketiga dia mimpi sekali lagi orang berbujubah putih minta diambilkan kotak di hadapan rumah atuk. Tetap juga dalam mimpi tu seolah-olah dah memaksa. Jadi bila bangun daripada tidur besoknya, si Sofia ni cerita dengan mak dia. Juga dia ceritakan apa yang berlaku pada dia dengan atuk tu pada petang tu. Sebenarnya dia cuma cakap atuk tu pelik, tapi dia tak cerita yang atuk tu nak makan tangan dia, nak masukkan tangan dia dekat dalam mulutnya. Okey, jadi pada waktu tu barulah Sofia ceritakan. Bila Sofia ceritakan, mak dia kata, oh itu memang ilmu atuk. Atuk sebenarnya ada ilmu yang ampuh untuk kekal abadi. Tapi dia punya ilmu tu diletakkan di gigi garham belakang belah kiri, kata silap abang Dan kalau dia dalam keadaan nazak, dia akan perlu menyentuh gigi tu dan dia akan hidup semula. Itu yang dipercayai. Sebab itu atuk tu hidup sampai ratusan tahun. Jadi bila dengar macam tu, fahamlah Sofia kenapa atuk tu nak suruh dia masukkan tangan Sofia tu nak dimasukkan ke dalam mulut atuk. Atuk tu dengan harapan Sofia tekan gigi geraham belakang belah kiri supaya dia boleh hidup balik, dia boleh segar balik. Tapi tak sempat sebab Sofia dah ketakutan dan Sofia lari. Dan pada malam-malam seterusnya, mimpi tu tetap datang sehingga umur Sofia 45 tahun sekarang. Mimpi lelaki suruh ambil barang depan rumah atuk masih lagi datang, dan tetap juga Sofia menyangkal. Dia anggap benda tu sebahagian daripada mimpi. Tapi gigih juga kan, makhluk tu tetap juga 45 tahun daripada umur 9 tahun. Lebih kurang 30 tahun benda tu terjadi, tetap juga dia gigih.
Terus Sofia ambil barang tu. Sebenarnya Sofia dah tahu. Waktu tu dia tak tahu apa yang dikatakan dengan barang tu. Tapi bila seiring dengan waktu kan, Sofia barulah tahu rupanya yang dimaksudkan dengan barang tu adalah saka dia. Jadi maksudnya benda tu dulu saka kepunyaan atuk. Atuk meninggal, diminta untuk Sofia menjadi tuan kepada saka. Tapi Sofia tak layan. Sejak daripada umur 9 tahun dia pujuk. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Moga-moga ucapannya menjadi kenangan. Ucapan yang pertama datangnya daripada seseorang ahli keluarga besar JSPL dengan menggunakan nama nickname PDV. Dia kata pada bulan ini adalah bulan hari jadi dia, genap umur 38 tahun. Jadi kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat PDF. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Dan pada masa yang sama, PDF juga mohon doa daripada kita semua kerana sudah sekarang ini dalam keadaan yang tak berapa nak sihat, disebabkan oleh penyakit buah pinggang. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga PDF cepat sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Wan Ayub. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat Kak Long dia yang bernama Puan Norsri Rahayu, yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 10, genap umur 55 tahun. Dengan ucapan, selamat menikmati alam pencen dan terus dalam peliharaan ilahi. Amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan ini, abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Puan Nosri Rahayu. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang suami yang bernama Muhammad Zulfazli Zulkifli. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat isterinya yang tercinta yang bernama Syasilawati, yang mana hari jadinya jatuh pada 12 hari bulan 10 yang lepas. Dengan ucapan, semoga hubungan kita kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan ini juga abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Syasilawati. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda yang bernama Rodiah Jusoh. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Nur Ali Syahidayah, yang mana hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 10, genap umur 5 tahun. Dengan ucapan, semoga menjadi anak yang solehah, berjaya dunia akhirat, menjadi kebanggaan untuk mama dan papa. Dan kesempatan ini juga abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Nur Alisha. Semoga menghadapi masa depan yang cukup cemerlang dan rezeki yang melimpah ruah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda yang bernama Linda, atau nama nickname dia Melinda. Jadi dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Lud Aidan bin Muhammad Azlan, yang mana hari jadinya jatuh pada 19 Oktober. Dan dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Faizah Mat Mukri. Dia nak kita hadiahkan Al-Fatihah buat abang iparnya yang meninggal dunia dalam beberapa hari yang lepas. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat abang ipar kepada Faizah Mat Mukri. Semoga ditempatkan di kalangan yang beriman, diterima amal baiknya dan diampunkan segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Dan pada masa yang sama, isteri kepada abang ipar dia, iaitu kakaknya sendiri, kakak kepada Faizah, adalah salah satu ahli keluarga besar JSPL. Jadi marilah kita sama-sama doakan abang ipar kepada Faizah, semoga ditempatkan di kalangan yang beriman. Al-Fatihah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang, hari Isnin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.